Okey, kita sambung pula kepada pergerakan belalang. Okey, belalang mempunyai otot berantagonis. Jadi kamu dapat tengok di sinilah apa-apa sahaja pergerakan yang dihasilkan, sama ada pada manusia dan juga haiwan. Otot yang terlibat, tindakan mereka adalah berantagonis. Iaitu kalau satu mengendur, satu akan mengecut, yang satu lagi akan mengecut. Kalau satu ni mengecut, yang lagi satu tu akan mengendur. Okey, jadi otot flexor dan juga otot extensor yang melekat di bahagian dalam rangka luar. Okey. Rangka luar ni yang kamu tengok ni rangka luar. Ni kaki dia. Ni kaki sampai ke bawah, sambung sampai ke sinilah ni. Okey, ni dekat dia punya peha dia ni, yang sini. Okey. Jadi di situ tu dia ada otot sebenarnya. Atas dia kita panggil otot extensor, bawah tu kita panggil otot flexor. Okey, kaki belakang belalang adalah paling panjang, dan berotot yang merupakan penyesuaian untuk melompat. Jadi dengan menggunakan kedua-dua otot ni, dia gunakan untuk pergerakan kaki di belakang ni, panjang ni. Tujuannya apa? Untuk dia melakukan lompatan. Okey. Otot extensor, jadi kamu tengok apa yang terjadi kalau dia duduk dalam keadaan kaki dia menegak macam ni. Okey, apabila otot flexor mengecut ni, otot flexor itu otot di bahagian bawah ni, dia mengecut, dan otot extensor mengendur. Kaki belakang dilipat dalam bentuk Z. Okey, kamu nampak ni Z. Ni Z. Dan belalang bersedia untuk melompat. Okey, jadi bila mana yang bawah ni kecut, dia jadi pendek. Jadi dia menarik kaki ni ke dalam. Menarik ke arah badan dia lah. Kan? Okey, sebab apa? Sebab bawah ni, flexor ni, dia kecut. Jadi dia jadi pendek. Yang mana kalau atas ni dia mengendur, jadi dia akan jadi panjang. Jadi bila mana dia macam tu, menyebabkan dia akan jadi panjang, yang bawah pendek, jadi kaki dia akan lipat dalam bentuk Z. Okey, sebenarnya pada kedudukan begini, dia sedang bersedia untuk melompat. Jadi bila mana apabila otot flexor mengendur, jadi yang bawah ni kendur pula. Maksudnya yang bawah ni akan jadi panjang. Okey, yang otot extensor mengecut, yang atas ni pula kecut. Jadi yang atas ni dia akan dipendekkan. Jadi apa jadi? Dia akan menolak kaki ni ke belakang. Okey. Kaki melurus ke belakang dan angkat ke atas dan ke hadapan dihasilkan. Okey, daya angkat ke atas dan ke hadapan dihasilkan. Seterusnya menolak belalang ke udara. Jadi bila mana yang bawah iaitu otot flexor tu dia kendur, yang atas pula iaitu otot extensor tu dia dikecutkan. Jadi yang atas ni ototnya akan jadi pendek, yang bawah ni akan jadi panjang. Jadi dia akan menyebabkan kakinya akan boleh menendang, dan menyebabkan wujudnya daya ke hadapan dan juga ke atas. Jadi dia akan melompatlah ke depan. Okey, jadi itu pergerakan yang dilakukan oleh belalang. Iaitu belalang ni dia berada di atas darat. Bagaimana pula pada ikan yang berada di dalam air. Pergerakan ikan ni dia agak unik sedikit ya. Okey, pergerakan ikan ikan ni dia mempunyai badan berbentuk larus. Okey, dan mempunyai litupan sisik yang tersusun ke belakang serta disaluti lendir. Okey, bentuk yang larus macam mana? Kamu tengok bentuk ni. Ikan ni macam mana? Bentuk dia, depan dia macam tu. Gitu. Belakang dia akan jadi lebih kecil kan? Bentuk dia tu larus. Kebanyakan ikan macam itulah bentuknya. Okey, apa tujuannya? Dia tidak berlaku geseran yang banyak dengan air. Sebab tu dia boleh bergerak dengan laju ke depan di dalam air. Sebab apa? Bentuknya larus.
Kau bayangkan kalau ada, kalau bentuk dia kan, macam-macam lah. Jadi payah badannya nak menolak air kan. Sebab tu kamu tengok ikan ni, dia memang berbentuk larus kan, dan kalau siripnya pun kecil saja kan, gitu kan. Itu. Okey, sudahlah dia berbentuk larus, dia ada pula sirip. Manakala sirip ni dia tersusun ke belakang kan. Kalau kamu perhatikan kan, ikan ni kalau kamu lukis pun kamu lukis gitu. Lepas tu macam tu kan. Gitu. Gitu. Maksudnya dia tersusun ke belakang. Jadi bila mana dia tersusun ke belakang, rintangan air tu dia tak terasa sangat, rintangan air tu. Dan bukan itu sahaja, badan dekat sisik dia tu berlendir. Jadi ia memudahkan lagi ikan ni nak menghadapi rintangan pada air, rintangan air tu. Okey. Jadi dia boleh bergerak dengan lancar di dalam air. Pergerakan ikan dibantu oleh otot badan dan sirip. Okey, rajah 14.13 menunjukkan struktur dan sirip utama ikan serta ototnya. Jadi kamu dapat tengoklah mana ototnya. Yang mana otot myotom adalah bongkah bersegmen berbentuk W yang tersusun di kedua-dua sisi tulang belakang. Jadi kamu tengok ni, bentuknya seperti W, nampak? W kan? W. Okey, kamu tengok otot myotom ni di sini kan, bentuknya W. Ni lagi jelas lah. Kamu tengok, yang ni kamu tengok daripada kita belah kan. Kita belah. Kalau kita belah bentuk macam X ni ke sini, kita akan nampak macam ni. Tapi kalau kita tengok dari tepi, memang jelas lah, kamu akan dapat tengok bentuk W. Jadi otot tu otot myotom kan. Otot myotom, di mana dia tersusun di kedua-dua belah tulang belakang ni lah. Kalau kamu tengok sini, tulang belakang dia tengah sini. Kamu makan ikan kan, biasa kamu makan belah ni, tu belah ni kan. Okey. Sebenarnya yang kamu makan tu adalah otot-otot myotom. Otot-otot myotom. Dan kamu tinggalkan tulang di tengah-tengahnya. Okey. Jadi kamu dah tengok keratan rentas, iaitu X, Y pada ikan. Ini bentuknya. Okey, ni daripada tepi kita memang nampak jelas lah bentuk W tu. Itu otot myotom. Okey, jadi otot myotom ni sebenarnya dia berada di kedua-dua belah kiri dan kanan ikan. Sebelah ni ada otot myotom. Ini belah kanan, ini belah kiri pun ada juga. Okey, jadi otot myotom inilah kan, yang mana bertindak secara antagonis. Macam mana dia buat? Kalau belah kiri ni mengecut, belah kanan akan mengendur. Kalau belah kanan mengendur, belah kiri pula akan mengecut. Jadi dia bertindak okey, sebelah akan jadi pendek, sebelah lagi akan jadi panjang. Sebelah pendek, sebelah panjang. Sebelah pendek, sebelah panjang, macam tu. Kan? Otot dia tu satu memanjang, satu memendek. Satu memanjang, satu memendek. Jadi dia akan jadi macam ni lah, berlipat-lipat macam ni. Nampak? Sebab sini kecut, jadi di sini dia pendek ototnya. Jadi dia akan badan dia akan mengeriput ke arah dia kan. Dia akan sebab dia pendek, dia jadi pendek, dia mengeriput gitu. Sini pula memanjang kan. Otot dia jadi panjang sebab dia kendur. Okey, dia panjang itu. Gitu. Lebih panjang daripada yang sebelah sini ototnya kan. Jadi sini mengendur contoh sini mengendur, sini pula mengecut kan. Sini pula jadi pendek, belah sini pula jadi panjang gitu. Jadi dia bertukar-tukar secara antagonis kan. Otot-ototnya bertukar-tukar secara dari segi pergerakannya kan, secara antagonis. Okey, jadi pengecutan dan pengenduran myotom yang berselang-seli berlanjutan dari sisi badan hingga ke ekor dan menghasilkan daya tujahan ke hadapan. Jadi dia punya pengecutan dia tu dan juga pengenduran kedua-dua myotom ni secara berselang-seli. Itulah yang mewujudkan
daya tujahan ke hadapan. Dia tertujah ke depan. Ditambah lagi dengan gerakan ekor dia. Okey, tolakkan ekor ke atas air. Jadi dia tolak lagi, ekor ni tolak lagi, dia tolak air menyebabkan badan dia tu meluncur ke hadapan. Okey, jadi tak cukup dengan tu sebenarnya. Ikan ni dia boleh, kita dah tahu dah macam mana dia ke depan. Kita nak tahu macam mana dia boleh seimbangkan badan dia. Macam mana pula dia nak menyeimbangkan badan dia. Okey, jadi sebenarnya bagaimana dia menyeimbangkan badan dia? Dengan bantuan sirip-sirip yang terdapat pada badan dia. Kamu kena ingat kedudukan sirip ni. Yang belakang sekali kita panggil dia ventral. Kenapa V ni belakang? V ni kan dari segi alfabet punya susunan, dia di ujung sekali kan. Jadi kita ingat, cara nak ingat, okey, ventral ni adalah berada di belakang. Pelvis. Pelvis ni kalau kamu ingat, macam mana nak ingat? Pelvis ni di bahagian pinggul kan. Di bahagian pinggul. Jadi cara nak ingat, okey, pelvis ni mesti berada di bahagian tengah dia. Okey, dorsal D. Okey, huruf D. Dorsal dia berada di bahagian atas. Manakala pectoral di bahagian sisi lah. Di bahagian selepas kepala kita ada sirip pectoral. Okey, jadi setiap sirip ni sebenarnya ada kegunaannya bukan saja-saja. Okey, sebenarnya sirip pectoral dan sirip pelvis, iaitu sirip di bahagian ni, sini dan tengah ni, bahagian depan dan tengah tu sebenarnya digunakan untuk mengemudi, untuk menukar haluan. Sebagai kemudi untuk menukar haluan, memperlahankan atau menghentikan pergerakan. Kedua-dua sirip juga mencegah junaman ikan. Jadi kalau kamu perhati, tengok ikan tu kalau dia bergerak macam mana, dia kayuh ke mana kan. Biasa kamu akan tengok dia kayuh guna sirip pectoral. Macam mana dia nak stop badan dia daripada ke depan, dia akan gunakan sirip pectoral. Dan sirip dorsal ni jaranglah kamu nak tengok dia bergerak sangat. Yang ni memang selalu kan. Kamu boleh perhatikan dengan mata kasar kamu sendiri. Okey, sirip dorsal dan sirip ventral mencegah pesongan dan golekan. Okey, jadi badan dia ni boleh juga tergolek kan. Boleh bergolek ke kiri ke kanan. Jadi siapa yang kawal? Sirip dorsal kan. Kalau kamu perhatikan, yang ni di bahagian atas ni, dorsal ni, dia mengelakkan daripada badan dia ni daripada tertumbang ke tepi. Dengan adanya dorsal ni, dia boleh mengelakkan diri dia daripada terpesong ke kiri atau ke kanan, ataupun tergolek ke kiri ataupun ke kanan. Ataupun kalau memang dia nak golekkan badan dia untuk melepasi apa-apa halangan ke, dia boleh tutup sirip dia tu. Jadi badan dia akan tergolek ke kiri ataupun ke kanan. Manakala sirip ekor pula untuk mengawal arah dan menghasilkan tujahan ke hadapan. Okey, di mana kamu tengok gambar ni lah kan. Jadi dengan adanya ekor ni lah, dia akan melibas air kan. Melibas air tu dan menyebabkan dia tertujah ke hadapan. Seperti mana kamu kayuh kaki kamu lah semasa berenang kan. Itulah sebenarnya yang boleh menolak kamu ke hadapan ni. Sebab apa? Tujahan daripada libasan kaki kamu tu. Begitulah juga berlaku pada ikan. Okey, kita tengok pula bagaimana burung melakukan pergerakan. Bagaimana dia terbang. Okey, burung terbang dengan cara mengepakkan sayap. Di mana dia kepakkan sayap dia dan lakukan gerakan, badan burung tu akan terangkat ke udara. Okey, gerakan sayap dikendalikan oleh otot penerbangan yang sangat kuat. Jadi kamu perhatikan dua otot ni, satu otot pectoralis minor dan satu lagi pectoralis major. Jadi macam mana nak ingat? Minor tu kecil. Sudah tentulah kamu tengok ni, pectoralis minor ni dia lebih kecil
berbanding pectoralis major yang berada di bawah ni. Okey. Selain daripada itu, jadi sekali lagi kita tengok bagaimana kan pergerakan ni dia perlulah satu kendur, satu lagi akan kecut. Satu kecut, satu lagi akan kendur. Okey, pengecutan otot pectoralis minor, di mana dia mengecut, dia akan jadi pendek. Jadi dia menarik sayap ke atas dan ke hadapan. Maksudnya sayap dia ke atas dan dia menarik ke atas dan ke depan, kan? Okey. Pengecutan otot pectoralis major menarik sayap tu ke bawah. Jadi dia turun ke bawah dan ke belakang, kan? Kepak dia ni turun ke bawah dan juga tertolak ke belakang. Okey, gerakan sayap ke atas dan ke bawah menghasilkan satu daya angkat untuk menolak burung ke atas dan ke hadapan. Okey, jadi di sini kamu akan dapat tengoklah bagaimana sesuatu otot tu dia perlu dikecutkan. Manakala pasangannya perlu dikendurkan, barulah gerakan tu akan berlaku. Okey, sayap berbentuk, selain daripada itu, bentuk-bentuk lain ataupun struktur-struktur lain yang terdapat pada burung ni turut sama membantu burung untuk melakukan penerbangan. Sebagai contoh, kamu tengok pada sayap. Sayap burung ni sebenarnya dia berbentuk aerofoil. Okey, dia berbentuk aerofoil. Aerofoil ni dan luas. Okey, aerofoil ni, okey, kalau kamu tengok pada ikan ni dia berbentuk larus. Larus ni depan tu macam ikan ni, depan ni ada tirus sikit, betul tak? Dia ada tirus sikit. Gitu. Lepas tu ke belakang tu dia membesar, kemudian dia kecut kat belakang, bukan kecut, dia mengecil. Tapi depan tu ada sedikit tirus. Itu kita panggil dia larus. Kalau aerofoil ni kan, yang biasa kamu tengok ada pada kapal terbang tu. Bentuk dia gitu. Itu kalau kamu memandang daripada tepi lah pada sayap ni, dia berbentuk aerofoil. Okey, aerofoil ni, iaitu bentuk aerofoil menghasilkan satu tekanan yang tinggi di sebelah sayap apabila udara mengalir melalui sayap. Okey, kalau kamu masih ingat lagi prinsip yang mana bila mana di sini laju, apa jadi pada tekanan di sini, kan? Bagaimana dia punya tekanan di sini dan tekanan di sini. Bila mana udara di sini, udara jadi lambat, kan? Tapi di sini udara jadi laju. Ni hal laju tinggi ni. Hal laju tinggi, tekanan dia akan jadi tinggi ke rendah, kan? Kalau kamu ingat lagi, okey, kalau sini hal laju dia akan jadi rendah, kan? Rendah, tapi tekanan dia akan jadi tinggi ke rendah. Itu kalau kamu kena ingat balik prinsip yang kita dah belajar dalam fizik. Okey, bila mana udara lalu di bahagian sini, bahagian tepi dia ni, okey, udara lalu bahagian tepi sini, macam ni, melanggar pada bentuk aerofoil dia ni, apa jadi? Sini udara di atas dia akan jadi, dari segi hal lajunya akan jadi lebih lambat. Bila lebih lambat, tekanan yang berada di sini juga akan jadi macam mana? Tekanan akan jadi lebih di bahagian atasnya akan jadi rendah lah. Tekanan atas dia ni, bahagian atas ni akan jadi rendah, kan? Tekanan jadi rendah, tapi di bawah ni udara lebih laju. Bila udara lebih laju, apa jadi pada tekanan? Tekanan akan jadi tinggi. Jadi tekanan akan jadi tinggi sehingga akan menolak badan burung tu ke atas. Okey, dia berbentuk aerofoil. Aerofoil ni dan luas. Okey, aerofoil ni, okey, kalau kamu tengok pada ikan ni dia berbentuk larus. Larus ni depan tu
macam ikan ni depan ni ada tirus sikit, betul tak? Dia ada tirus sikit. Gitu. Lepas tu ke belakang tu dia membesar, kemudian dia kecut kat belakang, bukan kecut, dia mengecil. Tapi depan tu ada sedikit tirus. Itu kita panggil dia larus. Kalau aerofoil ni kan, yang biasa kamu tengok ada pada kapal terbang tu. Bentuk dia gitu. Itu kalau kamu memandang daripada tepi lah pada sayap ni, dia berbentuk aerofoil. Okey, aerofoil ni iaitu bentuk aerofoil menghasilkan satu tekanan yang tinggi di sebelah sayap apabila udara mengalir melalui sayap. Okey, kalau kamu masih ingat lagi prinsip yang mana bila mana. Okey, bagaimana udara mengalir dia nak cerita sini udara mengalir tu. Okey, kamu bayangkan di bahagian daripada kita lihat pada tepi dari belah sini, kamu akan nampak sayap tu berbentuk macam ni sebenarnya, aerofoil. Macam kapal terbang tu, macam badan kapal terbang tu aerofoil. Jadi bila mana udara ni dia mengalir, maksudnya dia langgar ni kan burung tu dia ke depan gitu kan. Jadi udara tu dia mengalir, dia kena sahaja ni pada bentuk sayap burung ni, jadi dia akan jadi laju. Udara mengalir di atas ni lebih laju daripada bawah sebenarnya. Bawah ni dia relax tak ada apa-apa rintangan kan. Dia tak laju mana. Yang atas ni dia udara bergerak lebih laju. Bila mana udara tu lagi laju kan, udara tu laju, hal laju di atas ni dia tinggi, maka apa jadi pada tekanan? Tekanan dia akan jadi rendah. Tekanan di sini, di bahagian atas ni akan jadi rendah. Manakala di bahagian bawah, di bahagian sini, yang bawah ni udara yang lalu sini hal lajunya adalah rendah. Bila mana hal laju rendah, tekanan dia akan jadi tinggi. Jadi dia akan ada wujud satu tekanan akan menolak badan burung ni ke atas. Jadi sebab itulah dia boleh terbang ke udara semasa meluncur, berada meluncur di udara. Dia masih boleh terbang je kan. Tak payah mengepak pun tak apa. Jadi disebabkan oleh bentuk dia juga sebenarnya, bentuk burung itu sendiri yang berbentuk aerofoil, dia membantu burung tu untuk sentiasa berterbangan di udara. Okey, tulang sama dia tu, tulang burung ni juga berongga sebenarnya. Dan dia bila mana dah lah tulang tu kecil, berongga pula, menambahkan lagi orang kata faktor untuk membolehkan burung ni berterbangan di udara. Dia boleh terbang lah. Sebab apa? Sebab tulangnya tidaklah berat kan, berbanding daya yang dia dah hasilkan kan. Okey, bulu pelepah dia pula menambahkan lagi luas permukaan sayap. Sebabkan wujudnya bulu pelepah ni, lagi luaslah permukaan sayap burung ni. Bulu pelepah juga bersifat kalis air. Kamu simbah air pun tak basah kuyup dia kan. Jadi sebab itulah kamu tengok, tak heranlah burung pun dalam keadaan hujan pun dia boleh lagi terbang. Okey, kita pergi ke subtopik seterusnya dan subtopik terakhir dalam bab ini. Saya cukup suka bab subtopik yang terakhir. Sebab apa? Dia melibatkan isu kesihatan. Dalam sistem otot dan rangka manusia ni pun ada isu kesihatan kan. Okey, kesihatan sistem otot rangka manusia boleh terjejas akibat daripada pengambilan gizi yang tidak seimbang. Ini yang kamu kena ambil tahu sangat, iaitu pemakanan, cara pemakanan, corak pemakanan. Itu sebenarnya akan mempengaruhi kepada kesihatan sistem rangka dan sistem otot manusia ni lah, sistem otot rangka manusia. Okey, jadi proses penemuan juga adalah faktornya. Faktor genetik dan postur badan yang tidak betul menyumbang kepada isu dalam kesihatan sistem otot rangka.
Okey, jadi penyakit yang pertama yang kita pelajari, yang kita sentuh adalah osteoporosis. Osteoporosis ni dia berlaku banyaknya kepada wanita. Pada sebab apa? Okey, tiada lagi hormon estrogen dirembeskan bagi wanita yang sudah putus haid. Dia putus haid, jadi tiada lagi hormon estrogen. Sebab apa? Sebab mereka dia tidaklah dia sudah mengalami penuaan. Biasanya 60 ke atas lah kan. Jadi masa tu estrogen dah tak dihasilkan. Bila mana estrogen tak dihasilkan, apa jadi pada tulang dia? Tulang dia akan lama dia akan jadi poros, poros, ringan dan juga mudah retak. Okey. Selain daripada itu, faktor lain menyebabkan osteoporosis ni adalah disebabkan oleh penuaan. Dah tua, jadi badan pun dah tak absorb, tak serap banyak kalsium tak serap banyak kalsium dah kita bagilah kalsium banyak pun memang secara badan dia tidak menyerap banyak lah kalsium. Okey, kurang pengambilan kalsium dan juga fosforus dalam diet. Jadi bila mana kita dah pun tua, kita dah tak minum susu sedangkan kalsium, fosforus semua tu banyak dalam susu.